Semenjak Nabi lahir, Allah arahkan para malaikat, tuan-tuan, untuk tutup pintu langit, tutup. Setan-setan yang kepala dan juga jin-jin ifrit, menteri-menteri jin yang boleh terbang, dan setan-setan yang boleh terbang, mereka boleh naik sampai langit, tuan. Mereka boleh naik sampai ke langit. Jauh, langit tu sangat jauh. Tapi mereka ni kederat mereka sangat banyak. Kuat, kederat mereka sangat kuat. Alam jin sangat luar biasa, tuan-tuan, alam jin. Tetapi dia tidaklah sehebat manusia, tidak. Sampai di langit pertama, pintu langit tutup. Siapa jaga pintu langit pertama? Yang tu khilaf. Tapi ada malaikat, dan setiap malaikat yang jaga pintu langit ada nama. Dalam hadis Sahih Bukhari itu, malaikat yang menjaga langit pertama tanya, "Man?" Malaikat Jibril jawab, "Ana Jibril." Malaikat yang jaga langit pertama ni tanya, "Siapa dengan kamu?" Malaikat Jibril kata, "Muhammad." Adakah dia diundang? Ketat, maksudnya ketat. Tuan-tuan tahu, selepas langit pertama ditutup, jin-jin yang menteri ni, hak jenis boleh terbang sampai ke atas ni, dengan setan-setan yang besar jenis boleh terbang sampai ke langit. Mereka ni masih pi ke atas, ke sana, kawasan-kawasan langit, untuk mencuri berita-berita dan juga maklumat yang dibincangkan oleh para malaikat. Tempat tinggal malaikat ialah langit 1 sampai langit 7. Sekarang ini semua malaikat duduk di langit 1 sampai langit 7. Jadi malaikat yang jaga langit ni semua tegas. Adakah Muhammad diundang? Malaikat Jibril jawab, ya. Waktu tu pintu langit dibuka. Tuan-tuan, malam ni kita duduk ceramah ni, pintu langit buka ke tutup? Jawapan dia tutup, 24 jam. Tuan-tuan sekalian, pintu langit hanya dibuka sampailah hari ini pada bulan Ramadan saja. Masuk 1 Ramadan, Allah Ta'ala arahkan semua 7 malaikat. Dia yang jaga pintu langit ni, 1 langit seorang malaikat. Dia seorang je jaga. Dia seorang je. Masuk 1 Ramadan, buka. Sampai 30 Ramadan. Masuk 1 Syawal, Allah Ta'ala kata tutup. Pasal apa Ramadan? Sebab Ramadan ni bulan mulia. Kemudian buka, Nabi pun masuk. Nabi sebut tebal dunia langit pertama 500 tahun perjalanan. Tapi disebabkan waktu tu yang bawa Nabi Jibril, lajulah sebab Jibril ni besar. Kemudian kata Nabi, malaikat banyak. Di setiap langit ada malaikat, banyak bilangan. Dalam duk banyak-banyak malaikat ada seorang orang. Nabi pun tengok, tinggi 60 hasta. Nabi ni tuan-tuan tinggi macam kita. Tinggi orang hari ni lah. Rasulullah ni tinggi orang hari ni. Nabi tanya Jibril, siapa? Jibril kata, Abuka Adam. Ayah kamu Adam. Nabi pun pergi, Assalamualaikum. Nabi Adam jawab, Waalaikumsalam. Marhaban bibni salih wan nabiyyis salih. Selamat datang anak yang soleh. Nabi pun minta izin. Perjalanan Nabi, tuan-tuan, subhanallah, pergi sampai ke langit. Rentah langit hak 500 tahun tadi sampai ke langit kedua. Nabi kata jarak daripada langit pertama, bumbung langit pertama nak pi ke pintu langit kedua 500 tahun perjalanan. Malaikat yang jaga langit kedua tanya, siapa? Jibril. Siapa dengan kamu? Muhammad. Adakah Muhammad diundang? Ya. Lalu dibuka. Naik langit yang kedua, maka Nabi jumpa 2 orang. Nabi jumpa Yahya dan Nabi jumpa Isa. Tak ada sembang panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lepas sebut, selamat datang saudara kami yang soleh dan Nabi yang soleh. Lepas tu tak sembang dah, naik atas. Macam itulah semua jarak daripada bumbung langit kedua nak pi ke pintu langit ketiga 500 tahun. Sampai langit ketiga, Nabi pun masuk, jumpa Nabi Yusuf. Macam itulah dia punya perbualan pendek ya, tuan-tuan. Yang ni bukan saya ringkaskan, memang pendek macam tu. Kemudian habis langit ketiga, Nabi pun naik langit keempat. Sama, cerita dia sama. Minta izin apa semua, naik jumpa Nabi Idris. Lepas tu pergi ke langit kelima, jumpa Nabi Harun. Naik ke langit ke-6, cerita sama, tuan-tuan. 500 tahun perjalanan apa semua jauh tu, minta buka pintu langit, bagi salam, jumpa apa. Sampai langit ke-6 jumpa Nabi Musa alaihissalam. Jumpa Nabi Musa,
tambah sikit je hiwar, sikit je perbualan. Apa dia? Nabi Musa dia teriak. Bila Nabi nak pergi tu dia menangis, dia tunduk, dia menangis. Nabi tanya, kenapa Musa menangis? Malaikat Jibril jawab, Musa menangis kerana melihat umat kamu lebih ramai daripada umat dia yang masuk syurga. Nabi Musa menangis kan, habis. Lepas tu Nabi Muhammad pun pergi buka pintu langit yang paling atas sekali. Buka, naik. Nabi pun tengok di langit ketujuh ada bangunan. Indah bangunan tu. Nama bangunan tu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah malaikat. Tu senang faham. Kalau Kaabah di Mekah, siapa tawaf? Manusia. Kaabah di langit tujuh, nama Baitul Ma'mur, siapa tawaf? Malaikat. Disebabkan bilangan malaikat ni terlalu ramai, Allah izin sehari 70,000 saja malaikat untuk tawaf. Habis mereka tawaf 7 pusingan, malaikat ni pun keluar, tak mai dah sampai kiamat. Tuan-tuan bayang tengok, daripada zaman bila malaikat wujud, 70,000 tu tuan-tuan kali lah dengan berapa juta tahun bilangan malaikat. Nabi pun tengok Baitul Ma'mur ramai. Nabi kata ada malaikat Allah Ta'ala cipta dia daripada hari pertama rokok sampai bila-bila. Subhanallah. Ada yang sujud daripada hari pertama Allah Ta'ala cipta sampai bila-bila. Dan aku melihat para malaikat yang solat, mereka berada dalam satu saf yang lurus. Saf. Dalam duk ramai malaikat, tiba-tiba ada satu orang manusia relax je, dia duk sandak kat Baitul Ma'mur. Dah lah tak semayang, zikir pun tak, tawaf pun tak, duk sandang, elok je. Orang. Nabi kata betapa muka dia sama dengan aku, kata Nabi. Nabi tanya, wahai Jibril, siapa dia tu? Jibril kata, Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim sanak dia tak beribadah? Jawapan dia tuan-tuan, jawapan dia ialah manusia bila dia mati, kalau malam ni dia mati, maka malam ni lah yang terakhir buat selama-lamanya untuk dia rasa nikmat semayang, nikmat baca Quran, nikmat zikir, nikmat zakat, nikmat sedekah. Kemudian Nabi pergi kat dia, bagi salam. Nabi Ibrahim kata, selamat datang Nabi yang soleh, Rasul, pak saudara soleh. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada semua umat kamu. Wa akhbirhum, wahai Muhammad, bagi tahu bahawasanya syurga itu, bagi tahu ke umat kamu, syurga ni wahai Muhammad, tanah dia wangi. Tayyibatut turbah, seluruh tanah dia wangi. Tuan-tuan tak payah pasang ni initial apa ke tu, semua. Azbatul ma, air dalam syurga semua boleh diminum. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wa annaha qi'an. Dalam syurga ni wahai Muhammad, tiap-tiap orang ahli syurga Allah Ta'ala bagi tanah lapang. Tanah lapang hijau yang kosong. Wa anna gharasaha, dan wahai Muhammad, pohon-pohon dia ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ni besar tuan-tuan. Zikir ni antara zikir yang sangat besar. Nabi Ibrahim ajar kepada umat Nabi Muhammad zikir ini. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, dalam syurga ada banyak tanah kosong, hijau, kosong, jauh mata memandang. Adalah yang kawasan pokok-pokok lah, ada kawasan yang kosong. Tanaman dan pepohon di situ ialah setiap kali seseorang itu sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah Ta'ala akan tanam sebatang pohon untuknya di dalam syurga. Tuan-tuan, kalau satu orang tu rajin sebut subhanallah walhamdulillah sehari, dia sebut 100 kali, pokok dia ada sehari 100, 10 tahun ada berapa juta pokok dia dalam syurga. Kalau pokok dia dalam syurga, takkan tuan nak duduk dalam neraka? Logiknya dia ahli syurga lah. Sebab zikir ni tuan-tuan, orang munafik takkan berzikir banyak. Orang munafik dia zikir, tapi dia tak boleh zikir banyak. Dia tak boleh nak buat subhanallah 1000 kali. Dia tak boleh nak buat selawat 1000 kali. Dia tak boleh nak buat la ilaha illallah 1000 kali. Dia takkan mampu buat zikir-zikir ni sampai 1000 banyak. Cara nak kenal diri kita Allah selamat daripada munafik ataupun tidak.
Allah sebut dalam Quran, munafik takkan boleh berzikir banyak. Kemudian habis jumpa dengan Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi pun naik meneruskan perjalanan. Panjang lagi lah kisah dia.